Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan sedikit pengenalan tentang tajuk nafkah isteri berkerjaya. Rumah tangga yang bahagia dan harmoni adalah idaman dan impian bagi setiap insan yang telah mendirikannya. Kebahagiaan yang dikecapi merupakan salah satu nikmat utama dalam kehidupan. Ini kerana salah satu tunggak pembinaan masyarakat yang kukuh ialah bermula dari rumah. Maka, setiap pasangan perlulah bersedia dan mengetahui tanggungjawab dari setiap aspek bagi melahirkan perhubungan yang bahagia. Antara perkara utama yang harus diketahui dan ditunaikan oleh ketua keluarga ialah pemberian nafkah. Walau bagaimanapun, masih ramai yang tidak mengambil berat tentang keutamaannya dan kepentingannya. Oleh kerana itu, syariat Islam telah menetapkannya, baik isteri itu kaya dan berkerjaya ataupun fakir. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Surah At-Talaq ayat 7. Baiklah, seterusnya saya akan masuk pada bahagian latar belakang, iaitu apabila kita lihat realiti pada hari ini telah menyaksikan bahawa ramai golongan wanita, terutama yang bergelar isteri, turut terlibat dalam dunia pekerjaan. Yang kedua, ada suami yang bekerja sendiri namun memaksa isteri untuk terlibat dengan tugas ekonominya, sedangkan tugas sebagai seorang isteri rumah juga tidak tertanggung. Fatimah Ali 2016. Yang seterusnya, ada suami yang menyerahkan sepenuhnya urusan perbelanjaan keluarga kepada isteri dan sudah pastinya perkara ini sangat menyedihkan kerana sudah jelas suami tersebut mengabaikan tanggungjawab dalam memberi nafkah kepada isteri. Sharifah Faika, Mina Dibuk dan Ru'ai Mustari 2006. Justru kedua-dua pihak, baik isteri maupun suami, perlu mengambil tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam bab nafkah selari dengan tuntutan Islam. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Pandangan berdasarkan dalil Al-Quran mengenai nafkah isteri berkerjaya pertama adalah dari surah An-Nisa ayat ke-34. Maksudnya, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Akan tetapi, nafkah yang diberikan mestilah selari dengan gaya hidup masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua, maksudnya hendaklah orang-orang yang memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dari surah At-Talaq ayat 65. Seterusnya, berdasarkan dari hadis pula ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, bertakwalah kamu dalam urusan dengan isteri-isteri kamu, maka itu tawanan kamu. Kamu mengambilnya dengan amanah Allah SWT, menghalalkan kehormatannya dengan kalimah Allah bagi mereka ke atas kamu nafkah dan pakaian yang sempurna. Dalil hadis yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa harta yang paling baik adalah harta yang dinafkahkan kepada ahli keluarga. Daripada Sauban radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sebaik-baik dinar, wang atau harta yang dinafkahkan seseorang ialah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya, dan dinar yang dinafkahkan untuk ternakan tunggangannya, yakni kenderaan yang digunakan di jalan Allah SWT, dan dinar yang dinafkahkan untuk para sahabatnya yang berjuang di jalan Allah SWT. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, pandangan fatwa dan golongan agamawan berkenaan dengan nafkah bagi wanita bekerja. Menurut Mufti Wilayah Persekutuan, wanita yang bekerja atau mempunyai pendapatan atau harta tetap wajib diberi nafkah. Nafkah yang diberi kepada isteri mengikut kepada kemampuan dan keadaan suami. Suami terlepas daripada tanggungjawabnya memberi nafkah jika isterinya meredai jika dianya tidak diberi nafkah kepadanya. Menurut pandangan sarjana kontemporari Dr. Abdul Fattah, apabila seorang isteri itu terlibat dengan pekerjaan yang memerlukan tenaga dan kepekaran wanita,
seperti guru mengajar pelajar wanita dan pegawai perubatan sakit puan, ia dianggap memenuhi keperluan darurat masyarakat dan ianya tidak dianggap sebagai nusyus jika suaminya tidak mengizinkannya untuk keluar bekerja. Maka isteri itu layak menerima nafkah dari seorang suami dan suami wajib menunaikannya. Seterusnya adalah berkaitan dengan apa itu pandangan ulama. Pandangan ulama menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki. Isteri ini berhak menerima nafkah daripada suaminya walaupun isteri itu tidak bekerja. Tetapi pekerjaannya itu mestilah menjadi keperluan keluarga. Suami juga berhak menghalang isteri daripada meneruskan pekerjaannya jika pekerjaan itu tidak memenuhi kehendak kemaslahatan dan keperluan keluarga. Menurut mazhab Hanafi, seorang isteri yang keluar bekerja tanpa izin dari suami, suaminya tidak wajib untuk memberinya nafkah. Jadi, menurut jumhur ulama, isteri yang bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri ini wajib menerima nafkah daripada suaminya kerana disebabkan oleh wujudnya hubungan antara suami dan isteri dan berlakunya penyerahan diri terhadap suaminya dengan melaksanakan suruhan Allah Ta'ala iaitu mentaati suami. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya bertitik tolak daripada kajian ini terdapat beberapa konflik nafkah yang berkaitan dengan wanita berkerjaya. Antara isu yang saya dapati adalah yang pertama, daripada sumber Sinar Harian 2021 berlaku isu isteri sanggup galas tanggungjawab kerana terlalu sayangkan sehingga suami culas memberi nafkah. Yang kedua, bersumberkan Harian Metro 2019 di mana timbulnya isu ramai suami memilih untuk menjadi suri rumah manakala isteri pula bekerja. Yang ketiga pula daripada Berita Harian 2019 berlaku di mana isteri bekerja sehingga mengabaikan tugas fitrahnya sebagai seorang isteri. Jadi pengajaran yang saya dapat simpulkan dari isu tadi bahawa suami dan isteri perlu memahami konsep tanggungjawab sebenar menurut Islam. Sebagai suami isteri juga perlu tahu bahawa dalam Islam tiada tanggungjawab keluarga secara berkompromi atau saling bertukar tanggungjawab. Akhir sekali, di mana suami juga tidak boleh mengabaikan nafkahnya terhadap isteri lalu sehingga mendesak isteri bekerja untuk menampung keluarga dan terpaksa mengabaikan tugasnya sebagai ibu dan juga isteri di rumah. Faktor-faktor berlakunya pengabaian nafkah suami terhadap isteri antaranya ialah kurangnya ilmu agama dalam diri. Perkara ini semua kita tahu, agama adalah perkara utama dan penting dalam semua perkara. Faktor yang kedua ialah kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi adalah faktor yang menyebabkan berlakunya pengabaian nafkah suami terhadap isteri. Bagi suami, mereka perlulah bersedia dengan bersungguh-sungguh untuk mendirikan rumah tangga agar bahagia. Faktor yang ketiga ialah campur tangan dari belah pihak keluarga. Kebanyakan kita pernah dengar jika berlakunya campur tangan daripada keluarga akan berlakunya perselisihan masalah seperti pengabaian nafkah. Akhir sekali, ketidakserasian antara suami dan isteri juga salah satu faktor berlakunya pengabaian nafkah suami terhadap isteri. Ini kerana dengan berlakunya ketidakserasian, mereka seringkali bergaduh dan tidak berbincang jika ada masalah. Namun, tidak berlakulah nafkah suami terhadap isteri. Baiklah, yang seterusnya saya akan memberikan saranan dan cadangan bagi penyelesaian masalah isu nafkah isteri berkerjaya. Yang pertama iaitu saranan pada Majlis Fatwa, iaitu mereka perlu mengeluarkan fatwa yang lebih jelas berkaitan tanggungjawab suami memberi nafkah. Dan seterusnya memberitahu akibat sekiranya tidak memberi nafkah. Yang kedua, saranan kepada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri, mereka perlu membuat pemantauan dan penyelidikan kes berdasarkan penganiayaan isu nafkah dan seterusnya mengadakan sesi kaunseling. Dan seterusnya saranan kepada majikan, mereka perlu mengadakan motivasi tentang tanggungjawab suami isteri. Yang keempat, saranan kepada suami perlu bersedia memikul tanggungjawab sebagai suami dan tidak membiarkan isteri menafkahi diri mereka sendiri. Yang kelima, saranan kepada isteri, mereka perlu bijak untuk menyesuaikan diri dan tidak menimbulkan sebarang krisis dan memberitahu jelas nafkah yang dikehendakinya mengikut kemampuan suami. Dan yang seterusnya yang terakhir, saranan kepada masyarakat, iaitu ibu bapa perlu memastikan anak-anak terutama lelaki untuk bersedia dalam urusan hal rumah tangga, khususnya dalam memberi nafkah. Wallahualam. Kesimpulannya, nafkah isteri walaupun sudah bekerja adalah tanggungjawab suami. Ini kerana isteri tidak dibenarkan keluar bekerja tanpa izin suami dan isteri harus menyerahkan dirinya kepada suami.
Maka setiap pasangan mestilah memainkan peranan yang penting bagi memastikan tiada salah faham dari aspek pemberian nafkah. Jadi, berakhirlah tajuk tentang nafkah isteri berkerjaya dari kumpulan kami. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.